Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih edisi Rabu 15 Jun 2022 bersama saya Azizana Alam dan buat seluruh keluarga Malaysia. Ingatan buat kita bersama agar tidak menyebarkan maklumat palsu menerusi mesej atau media sosial kerana ianya adalah kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih dengan mengikuti media sosial rasmi kami dengan carian Berita RTM. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Tular di media sosial berkenaan peluang bagi memperoleh wang berjumlah RM6,000 dengan menjawab soalan sempena ulang tahun Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB ke-137. Pihak KTMB memaklumkan bahawa pautan yang sedang tular berkenaan adalah palsu serta orang awam diminta untuk tidak membuka pautan tersebut. Turut tular satu poster yang menggunakan nama Malaysia serta mempunyai perkataan mengaibkan dalam bahasa Inggeris. Info palsu tersebut pernah ditularkan pada tahun lalu di media sosial dan juga aplikasi WhatsApp. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia memaklumkan bahawa mesej yang sama ditularkan semula dan orang ramai diminta untuk tidak menyebarkan berita palsu seperti ini. Bukit Aman sedang menjalankan siasatan berhubung rakaman video memaparkan sekumpulan lelaki dipercayai warga asing di negara ini menyatakan sokongan tindakan seorang ahli politik negara India yang mengeluarkan kenyataan berbau penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata siasatan dijalankan selepas pihaknya menerima laporan polis berkaitan rakaman video yang dimunaknaik menerusi aplikasi TikTok. Katanya video memaparkan sekumpulan lelaki dipercayai warga asing berkumpul di hadapan kuil Batu Cave dan menyatakan pendirian menyokong tindakan Nupur Sharma, ahli politik dari Parti Bharatiya Janata yang mengeluarkan kenyataan berbau penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar beliau lagi rakaman video berdurasi 1 minit 18 saat itu mendapat 16,000 tontonan, 302 komen dan turut dikesan tular melalui aplikasi media sosial lain seperti Facebook dan WhatsApp. Seorang lelaki ditahan selepas dipercayai terbabit dalam pergaduhan dengan seorang warga asing di hadapan sebuah restoran di Lebuh Chulia, Georgetown, Pulau Pinang. Pergaulan itu turut tular di media sosial melalui video berdurasi 38 saat yang memaparkan dua lelaki berbalas tumbukan di atas jalan raya di hadapan restoran berkenaan. Ketua Polis Daerah Timur Laut Assistant Commissioner Sofian Santong berkata, hasil semakan mendapati kejadian berlaku pada jam 12.30 tengah malam 13 Jun lalu. Beliau berkata pihaknya menerima satu laporan polis daripada seorang lelaki warga negara asing berusia 40 tahun yang mendakwa diserang oleh seorang lelaki tidak dikenali dengan menggunakan botol minuman hingga cedera di bahagian muka. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman Datuk Ayub Khan Maidin PC menafikan laporan disiarkan oleh Telegram Edisi Siasat bahawa beliau mengeluarkan kenyataan mendakwa ramai pegawai tinggi jabatan itu terlibat sindiket pengedaran dadah. Beliau berkata laporan berkenaan adalah rekaan semata-mata yang berniat jahat untuk menjejaskan kredibiliti puncuk pimpinan tertinggi polis Diraja Malaysia PDRM serta cuba memberi gambaran bahawa rasuah berleluasa dalam jabatan itu. Dan selain itu beliau menafikan sekeras-kerasnya bahawa kenyataan tersebut dikeluarkan olehnya kepada Telegram Edisi Siasat. Tegas beliau lagi sekiranya ada bukti kukuh terdapat pegawai atau anggota bersekongkol dengan sindiket pengedaran dadah, PDRM tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas ke atas mereka yang terlibat. Polis Diraja Malaysia PDRM menahan seorang lelaki dipercayai menceroboh dan melakukan khianat di kawasan tanah perkuburan Kampung Jaya Semanggul, Perak. Ketua Polis Daerah Krian Mazuki Mat berkata tangkapan dibuat susulan tular satu video di media sosial memaparkan kegiatan ceroboh dan khianat membabitkan individu berkenaan.
Tambahnya, hasil siasatan dan semakan video tular berdurasi 1 minit 21 saat itu mendapati suspek seorang lelaki berbangsa India yang tinggal di kawasan berhampiran. Jelasnya, berdasarkan maklumat orang awam pada 9 Jun lalu, tangkapan berjaya dilakukan sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah IPD Krian dan dibantu oleh anggota Balai Semanggol Perak. Seorang wanita warga negara Malaysia mengaku bersalah di Mahkamah Majistret 3 Alur Setar Kedah atas kesalahan mendapatkan kad pengenalan kali pertama 12 tahun dengan menggunakan daftar kelahiran yang mempunyai maklumat tidak teratur serta palsu. Pendakwaan terhadap tertuduh Kor Pai Cheng telah dituduh mengikut Seksyen 25-1-B Peraturan Pendaftaran Negara 1990 kerana sengaja mendapatkan kad pengenalan kali pertama 12 tahun dengan menggunakan daftar kelahiran yang mengandungi maklumat tidak teratur dan juga palsu. Tertuduh mengaku bersalah dan telah dijatuhkan hukuman denda RM2,500 dan 6 bulan penjara jika gagal membuat bayaran, namun tertuduh telah menjelaskan denda tersebut. Berhati-hati sekiranya anda diminta untuk membuat pelaburan ke dalam akaun peribadi. Antara modus operandi yang digunakan adalah menggunakan nama syarikat pelaburan patuh syariah, namun pelaburan yang terlibat dilakukan melalui akaun peribadi. Orang ramai dinasihatkan agar menyemak dahulu sebarang pelaburan yang mencurigakan di senarai semak amaran pengguna kewangan di bnm.my Palang FCA. Komuniti di Talian menggunakan prinsip yang sama seperti di alam realiti, iaitu komuniti secara fizikal yang dibawa ke alam maya. Kempen Klik dengan Bijak KDB Positif and Produktif menekankan kesedaran dan panduan tentang amalan baik penggunaan internet yang positif dan beretika. Ayuh kita saksikan video ini untuk makluman lanjut. Ragu adalah seorang pencipta kandungan internet. Semasa dia membuat vlog di sebuah pulau pelanginan, dia terjumpa sebuah sekolah yang serba kekurangan. Malahan sekolah itu tidak mempunyai kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi. Bersimpati dengan keadaan itu, Ragu membuat perkongsian melalui vlognya. Video perkongsian tersebut mendapat perhatian di media sosial. Ia telah menarik perhatian Fuad, seorang jurutera rangkaian, untuk membentuk kerjasama bagi membantu pelajar di sana. Fuad dengan segera menghubungi Ragu untuk berbincang tentang ideanya itu dan Ragu pun bersetuju dengan cadangannya. Fuad kemudiannya menghubungi dua rakannya, Jenny dan Jimmy, bagi melancarkan misi tersebut. Jimmy ialah seorang pemilik kedai peralatan komputer dan bersedia untuk menyediakan peralatan tambahan bagi memudahkan sesi pembelajaran. Jenny pula seorang guru dan dia sudi mengajar pengetahuan dan kemahiran ICT secara percuma. Keempat-empat wira masyarakat ini membincangkan pelaksanaan misi kerjasama ini melalui beberapa sesi dalam talian. Gabungan kelebihan dan semangat yang saling melengkapi membantu kumpulan ini mencapai kejayaan misi mereka. Kini, semua pelajar di pulau tersebut mendapat manfaat pendidikan melalui kemudahan ICT. Melalui hantaran kandungan di dalam media sosial, Ragu telah menyemarakkan semangat bekerjasama di antara pengguna media sosial yang lain. Sebagai pengguna media sosial, anda juga boleh membantu komuniti anda untuk mencapai pembangunan mampan. Gunakan internet dengan positif bagi mencapai hasil yang produktif. Baik, satu info yang sangat berguna, pastikan anda sentiasa klik dengan bijak. Baik, pastikan sahih berat setika. Kita kembali lagi selepas ini. Kes monkeypox atau cacar monyet yang telah dilaporkan di beberapa negara belum lagi berlaku di Malaysia. Walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyediakan plan strategik bagi menghadapi risiko kemasukan monkeypox ke Malaysia. Antaranya adalah tata cara pengesanan dan notifikasi kes, pengambilan sampel, siasatan dan pengurusan kes serta kontak rapat dan pemantauan di pintu masuk antarabangsa seperti lapangan terbang.
Bermula 27 Mei lepas, KKM juga telah menambah Health Alert Monkeypox dalam aplikasi MySejahtera. Selepas pengembara ataupun traveller mengisi borang pra-pelepasan dalam aplikasi MySejahtera, pengembara yang tiba dari negara endemik monkeypox atau dari negara yang sudah melaporkan kes monkeypox akan menerima health alert tersebut sebagai peringatan untuk membuat pemantauan kesihatan kendiri in case ada apa-apa simptom. Bagi yang sedang melancong di luar negara, terutamanya negara-negara yang ada monkeypox, sentiasa berwaspada. Terutamanya negara yang sudah melaporkan kes, please be careful, elakkan aktiviti-aktiviti yang boleh menyebabkan jangkitan monkeypox ataupun cacar monyet. Jika bergejala, dapatkan rawatan segera. Take care. Prestasi negara pada tahun 2021 yang telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Menerusi strategi pengurusan kesihatan yang berkesan dan persefahaman politik yang terbentuk, negara kini boleh kembali mengorak langkah untuk menjayakan agenda pembangunan. Situasi COVID-19 juga telah semakin pulih. Negara kini telah memasuki ke fasa peralihan ke endemik. Beta merasa amat sukacita melihat rakyat beta dari berbilang bangsa dan agama lebih positif dalam menjalani kehidupan seharian. Baik, bagi segmen semasa kita mulakan dengan seorang pesara mengalami kerugian berjumlah RM220,500 selepas dipercayai terpedaya dengan sindiket Love Scam pada November tahun lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kedah Superintendent Elias Omar berkata, ia bermula apabila wanita berumur 60 tahun dari Pendang itu berkenalan dengan suspek menerusi Facebook yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Amran Muhammad Ali. Jelasnya mangsa yang telah kematian suami sejak 2008 kemudian berhubung dengan suspek yang memaklumkan bahawa dia bekerja sebagai seorang doktor di Syria menggunakan aplikasi WhatsApp. Tambahnya lagi, suspek telah meminta bantuan daripada mangsa untuk memasukkan beberapa transaksi wang ke dalam akaun suspek bagi membantunya kerana sering berada dalam kesusahan. Mangsa yang mempercayai suspek telah membuat kemasukan wang secara berperingkat melalui mesin juruwang automatik ATM ke dalam 7 akaun bank berbeza yang diberikan suspek. Jenazah pelawak veteran Abdul Hamid Abdul Rahman atau lebih dikenali sebagai Hamid Gurkha selamat dikebumikan di tanah perkuburan Masjid Kota Raja, Kampung Jawa malam tadi. Terdahulu jenazah disolatkan di Masjid Kota Raja dan dikebumikan di tanah perkuburan itu kira-kira pukul 9.50 malam. Selain keluarga, beberapa teman rapat dan rakan selebriti Allahyarham turut kelihatan di perkarangan masjid dan tanah perkuburan, antaranya penyanyi Datuk Nasruddin Elias atau
atau NASH dan pelawak Sulaiman Yassin. Hamid Gurka, 89 tahun, mengembuskan nafas terakhir di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Kelang pada 2.19 petang semalam akibat sakit tua. Seorang rakyat Malaysia yang merupakan mangsa kemalangan jalan raya di Muzdalifah, Arab Saudi pada Khamis lepas masih lagi menerima rawatan di Mekah. Menurut Konsulat Jeneral Malaysia KJM di Jeddah menerusi satu kenyataan di Facebook, mangsa dinasihatkan untuk terus mendapatkan rawatan susulan atas nasihat doktor serta permintaannya sendiri. Seorang lagi mangsa telah dihantar pulang ke Malaysia dengan penerbangan Saudi Airlines pada awal pagi 14 Jun. Kementerian Luar dan Minggu lepas mengesahkan insiden kemalangan melibatkan bas pekerja dinaiki 15 rakyat Malaysia yang bekerja di sebuah syarikat pembinaan yang terlibat dengan projek landasan dan perkhidmatan kereta api di Mekah. Sebuah pasukan klinik bergerak pertubuhan untuk memberikan perkhidmatan kesihatan kepada penduduk yang terkesan akibat kejadian kebakaran klinik kesihatan Mansiat di Jalan Tulid So'ok lewat petang semalam. Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. Ros Nani Mudin berkata fasiliti lain juga akan dikenal pasti bagi tujuan itu seperti Dewan Masyarakat untuk dijadikan sebagai fasiliti alternatif untuk memberi perkhidmatan kesihatan kepada penduduk setempat. Beliau berkata selain itu penduduk terlibat terutama di kawasan Mansiat juga boleh mendapatkan perkhidmatan kesihatan di klinik kesihatan terdekat iaitu Klinik Kesihatan Tulid terletak kira-kira 30 meter dari Pekan So'ok. Mengulas kejadian petang semalam, Dr. Ros Nani berkata seluruh bangunan klinik berstruktur kayu dan aset dalam fasiliti klinik itu termasuk sebuah ambulans musnah sepenuhnya. Namun 5 unit kuartus staf terletak kira-kira 50 meter dari klinik itu tidak terjejas. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas dan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa diyakini berupaya membantu kerajaan dalam menangani masalah kenaikan harga ayam. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, malah beliau berkata inisiatif Nafas dan Angkasa untuk terlibat secara signifikan dalam industri ternakan ayam selaras saranan Majlis Tindakan Ekonomi sekaligus memperkukuh kerjasama awam dan juga swasta. Tambahnya, Perdana Menteri, Nafas dan Angkasa akan terlibat dalam ekosistem industri ayam bermula dari anak ayam, makanan ternakan, vaksin, reban, pusat pemprosesan, bilik sejuk buku, logistik, pusat pengedaran dan pemasaran sehingga bekalan sampai kepada pengguna. Ujarnya lagi, Nafas menyasarkan untuk menguasai 20% pasaran dengan pengeluaran sebanyak 144 juta ekor setahun, manakala Angkasa sebanyak 30 juta ekor setahun. Baja sepatian seberat 49,000 kilogram dirampas dalam 2 serbuan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP ke atas 2 gudang penyimpanan baja di Alustar. Pengarah KPDN HEP Kedah Afendi Rajini Khan berkata dalam serbuan pertama semalam, pemeriksaan dibuat ke atas sebuah gudang yang disyaki menyimpan baja bersubsidi. Gudang tersebut mempunyai lesen borong untuk menyimpan baja dengan had simpanan sebanyak 500 metrik tan baja. Namun satu tindakan kes diambil kerana premis didapati tidak menyelenggara buku stok yang merupakan kesalahan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Manakala serbuan ke atas gudang kedua di Simpang 4 Alustar mendapati kira-kira 49 kilogram baja bersubsidi berada dalam gudang tersebut. Kerajaan Negeri Kedah menafikan telah mengeluarkan sebarang lesen atau kelulusan baru untuk aktiviti pengkuarian, pengeluaran pasir darat dan pembalakan di Hutan Simpan Gunung Raya HSGR di Langkawi. Pejabat Perdana Menteri Besar Kedah dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu yang tular di media sosial sejak beberapa hari lalu dan menegaskan bahawa perkara itu tidak berlaku. Ujarnya HSGR adalah hutan simpan dengan 18 kompartmen yang telah diwartakan sebagai hutan simpanan kekal HSK dengan keluasan 4,930 hektar di bawah Akta Perhutanan Negara pada 15 Mac 1941. Dan selain itu, jelas beliau lagi berdasarkan rekod beberapa kelulusan pengkuarian telah dikeluarkan pihak berkuasa negeri melalui Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Hasil Bumi JKTHB.
Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan mahu agensi berwajib merapatkan jurang maklumat mengenai pakej-pakej bantuan kerajaan dalam kalangan peniaga kecil dan sederhana. Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Mintret Sarawak itu berkata kerajaan memberikan fokus kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS dan banyak pakej ditawarkan untuk memastikan golongan berkenaan mendapat manfaat bagi memacu perniagaan mereka. Beliau meminta agar golongan tersebut tidak berasa rendah diri dengan perniagaan kecil mereka seperti menjual makanan di tepi jalan atau menjual sayuran kerana aktiviti perniagaan itu boleh memacu ekonomi negara. Sementara itu, Awang Tengah meminta agar peniaga kecil dan sederhana mendapatkan lesen atau permit serta mendaftarkan perniagaan mereka bagi memudahkan kerajaan menyalurkan bantuan. Pembinaan empangan hidroelektrik Nenggiri di Gua Musang, Kelantan yang dilaksana berdasarkan beberapa kajian akan diteruskan. Ia berteraskan 3 matlamat utama iaitu sebagai penjanaan elektrik, tebatan banjir serta sumber air bersih selain bagi tujuan ekopelancongan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Kajian penilaian kesan alam sekitar, penilaian impak warisan dan penilaian impak sosial telah dijalankan Malah Suruhanjaya Hak Asasi Manusia turut dilibatkan sebagai orang tengah antara masyarakat orang asli di kawasan terlibat dengan kerajaan dan juga TNB. Orang asli di perkampungan yang terlibat di Hidro Nenggiri ini, beberapa kampung, 3 kampung, telah diberikan tempat penempatan dengan pembiayaan daripada kerajaan dan juga TNB sendiri. Juga bukan saja diberikan perumahan tetapi juga tapak kebun dan juga segala kemudahan sosial, sekolah dan sebagainya. Baik, pastikan sahih berehat lagi. Kita kembali lagi selepas ini. Berlaku peningkatan ketara dalam kes bunuh diri berbanding tahun-tahun sebelum ini. Dan menurut PDRM, sehingga Mac tahun ini sahaja sejumlah 336 kes bunuh diri dilaporkan. Kita mampu tanganinya seandainya kita dapat kenal pasti simptom-simptom awal kemurungan. Jangan lalui sendirian. Dapatkan pertolongan. Bagi memastikan setiap keluarga Malaysia tidak tercicir dalam arus pembangunan negara, Kerajaan Tuanku sentiasa menambah baik program dan agenda perlindungan sosial di seluruh Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kerajaan Tuanku telah melaksanakan fasa pertama program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia pada bulan lepas, melibatkan 80 lokaliti bandar, luar bandar termasuk perkampungan orang asli bagi membawa mereka keluar dari kepompong kemiskinan. Kehidupan rakyat miskin dan pendapatan rendah terus dibela supaya mereka dapat menikmati kehidupan yang selesa.
Bagi segmen notifikasi, jangan lupa untuk saksikan Bicara Diary Rawat bersama Dr. Afifah Haji Ahsan, Pengarah Pusat Darah Negara, dan juga Dr. Vina Selvaratnam, iaitu pakar perunding hematologi Jabatan Hematologi Hospital Ampang malam ini jam 9 malam dengan tajuk perbincangan derma darah kukuhkan perpaduan di saluran berita RTM, My Preview 123, RTM Klik dan juga secara langsung dari Facebook Berita RTM. Ikuti Majlis Tilawah dan Hafazan Peringkat Kebangsaan tahun 1443 Hijrah bersamaan dengan 2022 Masihi dari 12 hingga 17 Jun yang bertempat di Dewan Besar Pusat Islam Iskandar Johor, Johor Bahru, Johor. Kempen derma darah anjuran Q Services Sdn Bhd bersama Paradigm Mall. Tempatnya adalah di tingkat 2 bersebelahan dengan SRK Noodles House di Paradigm Mall, Petaling Jaya. Tarikhnya adalah pada 18 hingga 19 Jun, iaitu pada hari Sabtu dan juga Ahad. Waktunya adalah dari 11 pagi hingga 5 petang. Hadir menerima darah di lokasi ini dalam usaha meningkatkan bekalan beg darah demi pesakit-pesakit yang memerlukan. Sertai program sumbangan buku dan jualan buku yang akan berlangsung sepanjang bulan Jun 2022 bersempena meraihkan program nilam dan kempen galakan membaca peringkat sekolah tahun 2022 PD pada esok 15 Jun pada hari ini 15 Jun 2022, dan program ini terbuka kepada semua guru, AKP, murid, ibu bapa, penjaga, PIBG dan juga komuniti setempat. Dan antara sumbangan buku yang diperlukan adalah majalah, novel, bahan bacaan santai atau ringan dan buku-buku lain yang berkaitan. Baik, masukkan buku sumbangan anda ke dalam kotak yang disediakan di Pejabat SMK LKTP Jengka 16. Baik, sertai juga pertandingan menulis esei sains dan teknologi nuklear peringkat kebangsaan 2022, dan pertandingan ini adalah anjuran Agensi Nuklear Malaysia sempena pelaksanaan Minggu Sains Negara Keluarga Malaysia MSNKN 2022 dan terbuka kepada semua pelajar menengah rendah, menengah atas dan orang awam, dan tarikh pertandingan adalah pada 1 Jun 2022 sehingga 30 Julai 2022. Borang dan syarat penyertaan boleh dimuat turun seperti yang disediakan atau anda boleh imbas kod QR seperti yang tertera di poster. Baik, jualan bukit Puspanita JKKN sempena Majlis Convocation Badan Peneraju Industri Seni Budaya 2022 ayo singgah bertempat di Ruang Legar Dewan Sanggar Punjanga, Motek. Baik, sekian sahaja daripada saya untuk hari ini. Jangan lupa temu janji bersama Nadir Nordin esok jam 3.30 petang di saluran berita RTM My Preview 123. Dengan itu, salam keluarga Malaysia dan Assalamualaikum.